Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar satu lagi cara untuk buat kuis, ya, kuis. Dan biasanya kuis yang kita bina melalui Google Form adalah um, menggunakan multiple choice, ya, menggunakan false, true and false. Okey, tapi kali ini kita akan buat Google Forms yang pelajar perlu menulis jawapan secara bentuk esei, ya, bentuk paragraf. Jadi sesuailah untuk subjek-subjek seperti sejarah, bahasa Melayu dan subjek-subjek lain lah yang memerlukan pelajar menaik lebih panjang. Itu bermaksud sistem tidak akan menyemak lah, ya. Yang akan semak adalah guru. So kita akan buat satu cara bagaimana Google Form juga boleh mengumpul maklumat ataupun jawapan-jawapan pelajar. Dan cikgu pula boleh semak dan pulangkan kepada pelajar. Okey, dan markah juga boleh diberi tapi oleh guru sendiri. Okey, ya. Baik, kita akan mulakan dengan kalau semua guru biasa dengan login delima lah, ya. Login delima dan masuk kepada Google Drive, dan di sini ada Google Form, ya, maksudnya login seperti biasa. Kita boleh pilih blank form, ya, blank form. Okey, blank form kita renamekan dulu, namakan. Contohnya hari ini saya akan buat soalan struktur, ya, soalan struktur sejarah. Jadi saya akan ambil daripada bahan yang sedia ada. Okey, contohnya tajuk saya adalah pengenalan birokrasi barat, tingkatan 5 bab 1. Okey, saya copy saja. Soalan-soalan ni kita boleh copy saja. Okey, contohnya di sini saya ambil pengenalan birokrasi barat, ya, ini soalannya. Dan kita nak masukkan jugalah, saya nak masukkan bab 1 di sini. Ya. Tingkatan 5 bab 1. Okey, ini pengenalan. Di sini saya nak masukkan pengenalan birokrasi barat. Okey, soalan saya berbentuk esei. Baik, saya boleh saja terus tukar kepada kuis, ya, ataupun kita boleh buat soalan dahulu. Okey, di sini kita masukkan soalan. Okey, saya masukkan pernyataan ini dulu dalam soalan. Copy dan paste. Kemudian kita boleh masuk lagi soalan yang pertama, ya, soalan pertama, atau cikgu nak letakkan dia sebagai satu title pun boleh, ya. Contohnya title, kita masukkan ni, title ni sebagai apabila tadilah. So kita move dia ke atas. Sini kita boleh ambil dia sebagai soalan 1. Cikgu boleh manipulate, ya, boleh manipulate form ni ikut kesesuaian. Okey, soalan 1 saya ini, nyatakan ciri-ciri utama sistem birokrasi barat. Okey, kasih tekan sini, nyatakan. Okey, multiple choice ni kita tukar kepada paragraf. Okey, di sini jawapan yang panjang kan. So kita letakkan required. Kemudian tak perlulah nak susun short tu kan, nak apa nama kita panggil, aduhai, nak shuffle, ya. Shuffle option order ni tak perlulah sebab saya dah ada ABC kan. So saya tak perlukan dia. Okey, baik. Soalan kedua saya, soalan kedua ialah dari sini, 2 markah tadi nanti kita letakkan, 2 markah. Okey, ni copy. Kemudian saya letakkan di sini B. Okey, kemudian C. C ni pun kita tukar kepada paragraf. Kemudian tambah lagi, ya, klik tanda ni, tanda tambah, dan paste untuk C. C bagaimanakah, ya. Okey. Tukarkan kepada paragraf. Okey, required di sini tadi required juga. Okey, jadi pelajar dia boleh menulis jawapan dengan panjang di sini lah. Okey, kita tengok setting. Ya, kita tengok dekat setting. Okey, ini recognize education ni kita bolehlah untick dia. Okey, collect email address, kalau cikgu nak collect email address murid, boleh.
time, boleh collect. Okay, kita collect. Kemudian kita edit after submit. Kemudian kalau cikgu letakkan dekat Google Classroom, cikgu tak payah pun collect email ni. Ya. Sebenarnya tak perlu pun. Sebabnya bila murid jawab nanti, dia akan respon dan kita akan boleh hantar melalui email. Tapi kalau tip pun tak ada masalah. Ya. Kemudian kita edit after submit, limit to one response pun tak perlu. See summary charts and test responses. Okay, kita tengok dekat quizzes. Okay, make this quiz. Kemudian immediate after each ni, release mark. Maksudnya kita tak boleh release mark after immediate, maksudnya segera. Kita tak boleh bagi markah segera. So kita akan ambil ni later. Later after manual review. Manual review maksud kita dah buat semakkan secara manual, kemudian baru kita letakkan markah. Okay, response can see missed questions, correct answer, point values. Okay, tak apa ni, kita boleh letak begitu, boleh tick ya. Okay, sekarang kita save. Jadi yang pentingnya kat sini lah. Pentingnya kat sini. Okay, kita save. Okay, baru kita letakkan markah. Markah tadi kita belum letakkan. Sebab kita belum jadikan dia quiz. So tak ada markah. So sekarang baru muncul markah tu. Answer key baru muncul. Tadi kita tak jadikan quiz. Bermaksud answer key tak ada. Ya, okay, saya tukar balik. Kalau cikgu nak tengok balik, saya tak tunjuk tadi. Saya tukar. Okay, saya save. Okay, nampak tak? Answer key tak ada. Ya, answer key tak ada. So, jadi kalau ada apa-apa berlaku pada cikgu nak buat quiz, tiba-tiba tak tahu mana letak jawapan, cikgu ingat tu ya. So, kita betulkan balik. Kita pergi kat quizzes dan make this a quiz. Okay, ini semua masih betul. So, save. Okay, answer key. Answer key untuk ini, saya letakkan 2 markah. Untuk ni tadi, sebab saya 10 markah saja untuk soalan nombor 1 ni. So, sini 4 markah. Di sini, answer 4 markah. Okay. Kat sini, answer feedback ni nanti kita cikgu yang akan masukkan. Okay, sekarang done. Okay, done kan. Okay, dah siap lah ni. Dah siap dah respon. So, kita boleh share dengan murid. Okay, di sini murid akan dapat lihat. Ini paparan yang murid dapat lihat. Okay, murid boleh masukkan email dia. Masukkan email dia. Atau cikgu tak nak, cikgu nak hantar melalui GC, Google Classroom. So, email ni mungkin tak perlu untuk cikgu letak. Sebab sudah ada kan, murid akan hantar pada GC. Okay, macam ni. Kalau menggunakan ID apa pun, murid boleh jawab lah. Kalau menggunakan Gmail sendiri ke apa ke, still boleh jawab dan cikgu boleh collect dan beri respons lah kepada murid. Okay, sekarang ni murid boleh jawab sepanjang mana yang dia nak. Okay, di panjang mana yang dia nak. Jawapan tu tidak terhad lah kepada panjang yang bagaimana. Okay, contohnya kalau katakan macam ni semua required. Kan? Kalau dia tak jawab, maknanya tak boleh beri jawapan. Okay, baik. Kita cuba satu soalan. Saya letakkan email saya sendiri. Okay, kemudian kat sini ciri-ciri. Okay, ciri-ciri. Okay, ciri-ciri sistem birokrasi barat ialah, okay, saya tak jawab lah banyak-banyak kan, bla 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 bla. Okay, kemudian sebab aku di email tu semua jadi macam ni. Okay, saya tak nak ganggu, nanti saya betulkan balik. Okay, mengapakah penduduk Asia Tenggara kan membenci? Okay, penduduk Asia Tenggara. Okay, bla 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 bla. Kemudian, bagaimanakah sistem perdana negara itu pada, okay, bla 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 lah, ganggu saya punya kan, bla 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 bla. Okay, saya pun submit. Okay, inilah yang dapat dilihat oleh pelajar selepas disubmit. Ya, di sini tidak ada apa-apa pernyataan sebab kita tak masukkan tadi.
Okey, kita akan cuba masukkan pernyataan di sini dan apabila submit nanti, pelajar akan dapat lihat mungkin pernyataan kita ialah tahniah, jawapan anda telah direkodkan. Ya, tunggu email dari cikgu atau tunggu semakan dari cikgu. Ya, macam itulah lebih kurang. So, kita akan buat pernyataan tu di Google Form yang pertama kita buat tadi ya. Okey. Okey, di sini pernyataan tu masih dekat sini yang di bahagian setting ni, di bahagian presentation ni. Okey, show progress bar, okey, tak perlu, okey, kat sini. Ya, kita letakkan tahniah. Okay, jawapan anda telah direkodkan. Ya. Sila tunggu respon dari guru. Okey. Kita save. Nanti bila dia submit, perkataan ayat ni akan keluar lah. Ya, save. Okey. Baik, tadi saya ada sebutkan tentang add answer feedback kan. Baik, add answer feedback ni jawapan sebenar jawapan sebenar yang jawapan skema lah, skema jawapan. Cikgu boleh letak di sini. Ya, boleh letak dan pelajar sebenarnya tak nampak. Dia tak nampak ya perkara ni. So, kita boleh letakkan. Nanti bila kita semak, kita pun ada jawapan, kita ada jawapan lah untuk pelajar. Selain daripada kita beritahu pelajar apa masalah yang pelajar hadapi dan kita boleh komen jawapan pelajar tu di sini juga apabila kita buat semakan nanti. Ya, apabila kita buat semakan. Okey. Baik, ini kita hanya prepare jawapan sebenar kepada pelajar walaupun pelajar belum lagi makan disemak tapi skema kita sudah ada. So kita hanya letakkan dulu skema. Ya, okey, soalan kedua. Ini jawapan kedua, soalan kedua. Okey, soalan kedua saya letakkan edit feedback. Okey. Okey, saya akan adjust lah ya. Ini contoh dulu. Nanti saya akan adjustkan. Okey. Okey. Save. Okey, kemudian soalan ketiga. Ini cadangan jawapan lah sebab soalan kebat. So, kita boleh bagi cadangan jawapan. Answer. Okey. Okey, kat sini answer jawapan kita ni boleh kita letak link dan juga video dari YouTube. Ya, kalau sekiranya jawapan kita tu memerlukan pelajar buat rujukan balik, so kita boleh letakkan link apa untuk rujuk, YouTube apa untuk mereka rujuk. Bila kita pulangkan jawapan nanti, mereka akan dapat lihat ni. Okey. Baik, tadi saya dah selesai 3 soalan saya. Baik, tadi saya dah jawabkan soalan, saya dah jawabkan, hantar submit soalan. So saya dah dapat respons. Kalau cikgu tengok ni ada respons orang kan. So kat mana kita nak semak jawapan? Dekat sini cikgu. Ya, kita tengok respons ni, kita akan dapat lihat lah kalau ramai nanti persen ni pun dapat lihat dan jawapan pelajar ni, ni secara summary ya. Ini questions. Okay, kita boleh lihat balik question kita. Okey, tapi kat sini individual. Kita nak semak secara individu. So kita perlu klik kat sini. Ya, kita semak individu. So kat sini dia ada butang delete, butang print. Kalau nak print jawapan murid kan. So kat sini score not release. Score kita belum kita hantar pada murid. Dan ini release score. Bermaksud kalau kita dah semak nanti, kita bolehlah hantar pada pelajar dengan klikkan butang ni. Okey. Baik, contohnya sekarang ini jawapan feedback ya, jawapan cikgu feedback. Okey, jawapan murid, okey ni ada email dia. Ini jawapan murid. Okey, jawapan murid kita baca. Kita tengok jawapan murid ni kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi kita pun betulkan feedback ni. Add individual feedback. Okay, kita klik kat sini, kita mungkin bagi komen berkaitan dengan jawapan murid dulu. Jawapan murid mungkin kat atas ni. Kat atas ni kan kita komen, beri komen.
jawapan awak boleh dibaiki lagi, ya. Sila tulis jawapan mengikut markah yang diberi. 2 markah. Okey, jawapan diberi. Begitulah lebih kurang. Dan kita boleh add lagi. So, kita bagi suggestion jawapan yang tepat tu kat sini. Okey, cuba mungkin buat sekali lagi ya. Cuba ulangi menjawab soalan ini berdasarkan fakta di bawah. Okey, fakta di bawah. Ini murid akan klik balik link tu dan jawab semula lah. Jawapan ni dia tak boleh edit lagi. So, dia kena baca dan dia cuba ingat lah. Ya? Cuba ulangi menjawab soalan ini berdasarkan fakta di bawah. Kemudian, okay, itu kan. Kita pun save. Okay, kita save. Jadi, jawapan dia, dekat sini kita punya feedback lah. Ya, feedback kita tentang jawapan murid. So, murid nanti akan dapat melihat semua ni. Dia akan melihat apa yang kita papan macam sekarang ni. Murid akan dapat lihat. Okey, kita buatlah feedback kita untuk ketiga-tiga soalan tu. Ya, kalau biasanya soalan-soalan sini cikgu janganlah buat banyak-banyak. Kesian murid bosan dia kan. Nak menjawab banyak-banyak akhirnya dia tak buat. So kita buat sikit tapi murid buat. Kita nak dia buat kan. So kita tak kejar yang banyak. Kita nak kejar yang pelajar tu boleh buat. Bila dia buat dia akan buat lagi. Jadilah banyak kan. So begitulah harapan kita kan. Okey, sekarang bila kita dah siap, kita release. Ya, kita release score. So kita hantar. All responses ke nak seorang saja? Kalau ada ramai, cikgu rasa semua 20 orang, cikgu nak klik sekali hantar. So semuanya pelajar tu akan dapat serentak dengan klik all responses, respondents ya. Okey, sekarang saya klik seorang saja. Saya nak okey. Di sini sebab saya seorang, so nama saya ada seorang. So kalau ada 10 orang, 20 orang, nak list email itu akan berada di bawah. Okey. Send emails and release. Okey, jadi kat sini sebaiknya memang perlu email lah ya. Kalau kata tak ada email pun tadi cikgu boleh respons dia melalui dia akan, sebab dalam dilema dia akan ada email murid terus kan. Kau send email and release. Okey, dah selesai. Cuba kita klik sekali lagi tengok apa. Ya, dah selesai dah. Begitu saja ya. Dia tak ada bagi kita remarks apa-apa lah. Maknanya kita dah klik. Saya rasa ada summary yang menunjukkan yang kita dah hantar score release. This one ya. Score release. Saya tak bagi markah pula, tadi lupa bagi markah. Okey, kita boleh bagi markah. Cuba sekali lagi. Sorry. Saya letak ke individual markah. This one. Yang ni markah. Markahnya saya lupa letak markah. Saya letak satu markah. Kemudian sini 3 markah. Contohlah je ya hari ni. Contoh buat cikgu-cikgu. 2 markah. Okay. Edit pending. Save. Allahuakbar. Okay, save. Okay. Dah Okay, sekarang kita release. Then send email again. So kalau macam saya ni lah tersilap sebab saya tak letak markah. So pelajar tu akan dapat 2 kali lah email dia. Ya, dapat 2 kali. So tengok pada summary. Skor 6. Markah pelajar tadi ya, dia dapat 6 sahaja daripada 10. Okey. Saya rasa ini saja untuk dapatkan untuk Google Form menggunakan jawapan paragraf ya. Menggunakan jawapan esei. Okey, selain daripada tu seperti biasa kalau cikgu nak buat analisa penggunaan macam ni lah, macam biasalah macam cikgu guna Google Form untuk quiz ya. Kita klik dia. So kita akan create a new spreadsheet. So akan muncul satu file Excel atau Google Sheets. Dengan tu kita akan dapat lihat
siapa yang respons lah, selain daripada kita lihat di senarai ni, ya, selain respons ni, selain daripada kita lihat di senarai ni, kita juga boleh buat summary dalam bentuk Google Sheet. Okey, saya rasa cikgu dah biasa dah penggunaan Google Sheet ni. Okey, harapnya perkongsian kali ini dapat memberi manfaat kepada cikgu dan rakan-rakan lain lah, ya, dapat memberi manfaat dan terutama kepada guru-guru yang memerlukan murid menjawab dalam bentuk esei. Jadi sampai di saja. Terima kasih.